الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kesempatan kepada kita pada malam yang penuh dengan barakah ini. Moga-moga kita ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang diberikan peluang dan ruang untuk membuat amal kebajikan sebanyak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita nampak semua benda di keliling kita sebagai salah satu tempat untuk kita buat amal kebajikan. Ramai orang boleh duduk macam-macam tempat. Ada orang duduk dekat supermarket, ada orang boleh pergi duduk dekat market, duduk dekat tepi jalan, duduk dekat surau, ada orang duduk dekat kedai makan. Tapi bagi orang yang soleh, dia tahu peluang duduk di mana pun dia nak buat benda baik. Duduk pergi kat mana pun, terlepas pergi kat mana pun, dia tahu peluang untuk dia buat baik. Yang kita khawatir ialah apa? Bila orang yang tidak soleh, dia pergi duduk mana pun, peluang nak buat jahat terbuka dekat dia. Akai jahat ni sampai dulu daripada akai baik. Maka orang soleh, orang baik ni, dia akan nampak akai baik mendahului akal jahat. Oleh sebab itu tuan-tuan, doa kepada Allah agar kita nampak semua benda jadi baik kat kita. Duduk kedai makan pun tahu nak buat baik. Duduk kat supermarket tahu nak buat baik. Duduk dekat dalam lift tahu nak buat baik kat dalam lift. Duduk dalam toilet seorang-seorang tahu nak buat baik apa dalam toilet seorang-seorang. Maka tuan-tuan, jadi orang baik. Bahasa senang jadi orang baik lah. Jadilah kita orang yang baik ni orang yang soleh, nampak peluang semua untuk buat benda baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita nak meneruskan lagi tuan-tuan perbincangan kita. Kita masuk surah At-Takatsur tak? Dah. Habis dah. Al-Qari'ah. Habis dah kan? Okey, malam ni Al-Qari'ah. Malam ni Al-Qari'ah tuan-tuan. Al-Qari'ah. Kita akan pergi tuan-tuan Al-Qari'ah ini, kita pergi huruf demi huruf dulu. Sebelum kita masuk kepada demi penafsiran, kita pergi huruf demi huruf. Bila sebut huruf demi huruf tuan-tuan, bermaksud daripada huruf perkataan sampai pada semua kalimat, kita akan bahaskan satu persatu insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suratul Qari'ah, muka surat 375. Suratul Qari'ah, surah Al-Qari'ah. Surah ini dinamakan, surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 11 ayat. Bila sebut surah Makkiyah, bukan maksud surah ni duk maki orang tak. Surah Makkiyah artinya surah yang diturunkan di Makkah. Kategori dia ada dua kategori. Satu kategori Makkiyah, satu lagi kategori Madaniyah. Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Ada beza tak dua ayat ni? Ada beza.
Makkiyah kebanyakannya menceritakan tentang akidah, penetapan akidah. Kerana pada masa tu waqi' dan zuruf, yakni keadaan setempat di Makkah ini, tempat orang tak faham agama lagi, tempat orang tak kenal Tuhan lagi. Maka ayat yang turun kepada orang-orang Makkah ini kebanyakannya adalah ayat tentang mengenalkan Allah Ta'ala kepada mereka ni. Kenalkan Allah, kenalkan ada hari kiamat, ada alam kubur. Maka tuan-tuan, ayat-ayat Makkiyah ini menerangkan tentang bagaimana perjalanan agama Islam, penetapan agama Islam sebagai agama yang menyembah Allah Tuhan yang satu, nak kenalkan Allah. Maka ini namakan surah Makkiyah. Manakala Madaniyah pula, kebanyakan ayat Madaniyah menceritakan tentang hukum syariat. Sebab di Mekah Madinah orang dah masuk Islam, baru nak memulakan satu negara Islam, satu daulah Islamiah yang meliputi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka ayat Madaniyah banyak menceritakan tentang hukum hakam dalam agama ni, tentang bagaimana perkahwinan, hukum yang dinamakan sebagai munakahat, bagaimana hukum jinayat, bagaimana hukum jihad, bagaimana hukum ibadah, cara ibadah. Kesemuanya penetapan itu dinamakan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Dan struktur ayat, struktur perkataan dalam Al-Quran juga berbeza dan kita boleh cam. Contohnya, kalau ayat Makkiyah, Allah Ta'ala akan guna pakai ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan Allah Ta'ala tak pakai ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ialah untuk ayat Madaniyah, wahai orang-orang yang beriman. Disebabkan kerana di Mekah ini tuan-tuan, majoriti tak beriman lagi. Ayat itu turun nak menerangkan tentang bagaimana kamu nak beriman kepada Allah. Maka seruan Allah, wahai sekalian manusia. Di Madinah Allah seru, wahai orang-orang yang beriman, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kamu. Maknanya apa? Ambillah isteri-isteri kamu ni, penetapan hukum pada dia. Tuan-tuan, ni ayat-ayat Madaniyah. Baik, Al-Qari'ah yang kita baca malam ni adalah ayat Makkiyah. Ada 11 ayat dinamakan dengan nama Al-Qari'ah kerana Allah menggunakan permulaan surah ini mencetuskan rasa gerun dan takut manusia tentang hari kiamat. Kaedah yang sama digunakan dalam memulakan surah Al-Haqqah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, sama macam Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Sama macam Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal Qari'ah. Sama struktur ayat. Ayat Al-Haqqah ni tuan-tuan, ada baru ni saya dapat video tu, itu video lama kot. Ada seorang hamba Allah, suara dia sedap, dia jenis qari ni, tapi di Indonesia tuan-tuan, bukan di Malaysia lah. Pelik sikit lah dia punya budaya tu. Kan dia baca Quran, dia pakai kepiah, dia pakai kepiah. Kepiah jenis apa, yang jenis apa, mengkait tu. Kepiah mengkait tu dia pakai. Kemudian waktu dia badan besar ni duduk, suara sedap. Dia baca Al-Haqqah ni, dia qari Al-Haqqah. Oh sedap lah. Tapi jenis ulang Al-Haqqah tu, Al-Haqqah, dia merepek, tapi sedap.
merepek tapi sedap. Mai hak yang geng-geng, hak apa, hak yang seronok dengan bacaan dia ni, ambil duit selit kot dia punya. Selit kot bawah kepiah ni. Jadi tuan-tuan tengok keliling ni penuh duit kan. Tuan bayang ada baca Quran, keliling penuh duit. Selit bawah kepiah lah. Tengok muka dia macam pak lawak lah. Tapi duk main ayat Quran tu. Main ayat Quran. Ada beberapa benda tuan-tuan itu tak boleh main. Tak boleh buat lawak. Yang crack komedian tu biar pasal dia memang tahu memang confirm salah dah. Tak mau nak ulas tu. Tapi yang duk main melawak ni, duk main melawak tentang ibadah, main melawak tentang bab-bab Quran, tak boleh main. Ada benda boleh main, ada benda tak boleh main. Jangan yung rata semua boleh buat main-main tuan-tuan. Sambung. Maka sebahagian dari nama-nama kiamat adalah Al-Haqqah, Al-Qari'ah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Ghashiyah. Adapun apa? As-Sa'ah. Ini antara nama-nama hari kiamat. Surah ini dinamakan dengan nama Al-Qari'ah kerana boleh mengetuk dan menggugat hati manusia agar takut menghadapi hari kiamat. Dua kegerunan kena ada pada manusia dan risau ialah apa? Satu, yaumul qiyamah. Nombor dua, mati. Mati kiamat kecil. Mati merupakan kiamat kecil. Kedahsyatan mati ni tuan-tuan, Allah ulama dah terangkan seolah-olah tuan-tuan kematian duduk depan mata kita. Kalau dia terangkan sifat-sifat mati ni, maka tuan-tuan, mati ni bukan benda main-main, bukan benda lawak, bukan benda melawak, dan bukan benda main-main. Dan tuan-tuan, orang yang mati saja tahu bagaimana keadaan mati. Yang hidup ni, bila dia gambarkan tentang kematian, bila dia ingat tentang kematian, pastinya dia akan hilang kelazatan nikmat dunia. Nabi habaq, jika kamu nak menghilangkan kelazatan dunia, maka ingatlah mati. Ingat mati. Maksud apa? Tengok orang mati, tuan-tuan tengok orang mati, tuan-tuan bayangkan itu tempat kita. Kemarin dulu pak menakan saya meninggal, duk sihat elok, jumpa petang tu, jumpa pukul 11 pagi, jumpa dia depan masjid. Dia beli nasi kena cherry pukul 11 pagi. Dia keluar hari Khamis 11 pagi beli nasi kena cherry, balik pergi office dia pukul 12 petang bawa pergi hospital, pendarahan dalam otak. Hari Jumaat, orang tengah sembahyang Jumaat, meninggal. Tuan-tuan, sihat elok walafiat, sembang mau okey, Allah Ta'ala nak jadikan dia asbab kematian, mati. Tuan-tuan, siapa tak boleh mengelak, siapa tak boleh buat apa. Orang sihat, orang duk elok, maka tuan-tuan, umur pun tak tua sangat. Tuan-tuan, hari ni kita nak kata ke? Nak kata ke kematian tu boleh mai pada orang-orang tertentu? Tidak. Tuan-tuan, hobi kami mahal naik motor. Hobi kami mahal, tapi nyawa kami murah. Tambah kat belakang, nyawa kami murah. Pasal apa? Mudahnya cari mati. Mudahnya cari mati. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sambung. Kaitan surah dengan surah sebelumnya tak payah, sebab dia kita jenis menurun, kita jenis menurun, bukan menaik. Kandungan surah, tumpuan utama surah Makkiyah ini ialah menimbulkan rasa ngeri. Tujuan ayat ini ialah nak rasakan ngerinya takut berkaitan dengan malapetaka hari kiamat. Keseluruhan kandungan surah berkisah tentang perkara ini. Surah ini dimulakan dengan memaparkan gambaran ngeri dan dahsyatnya mengenai hari kiamat, di mana manusia keluar dari kubur masing-masing, terbang bagaikan kelekatu yang bertempiaran. Kemudiannya dinyatakan sebahagian daripada tanda-tanda hari kiamat tersebut ialah iaitu memusnahkan gunung Ganang bagaikan bulu yang dihembus berterbangan. Malapetaka ini menimbulkan ketakutan, huru-hara serta kesan yang mendalam dalam hati manusia. Dan gunung Ganang seperti bulu yang berhamburan. Surah ini disudahi dengan penyataan gambaran. Maknanya apa? Surah ini menerangkan tentang gambaran hari kiamat. Tuan-tuan, kita tengok tuan-tuan ayat satu persatu. Muka surat 377.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk dia malapetaka dan tanda-tanda hari kiamat serta neraca pertimbangan di hari tersebut. Al-Qari'atu. Al-Qari'atu. Saya nak terang tuan-tuan tentang alif lam kat sini. Okey. Perkataan dalam Arab, jika dia tunggal tanpa alif lam, contohnya ni, Al-Qari'ah ni kan, ada al kat depan kan, kita buang al. Al-Qari'atu, dalam Quran tulis kan Al-Qari'atu. Kalau dibuang alif lam, nak baca Qari'atu juga ke ataupun nak baca dengan lain? Ini kaedah. Bila buang alif lam, dia duduk sorang-sorang dia tanpa alif lam, boleh duduk, tapi tuan-tuan, dia punya baris akan berubah. Baris dia tuan-tuan buh situ jadi dhammatain. Jadi qari'atun. Kalau al-qari'atu, kalau qari'ah, qari'atun. Boleh. Contohnya, meja ni al-maktabu. Al-maktabu, kalau tak ada alif lam, maktabun. Maktabun. Kalau gelas ka'sun tu gelas, kalau ada alif lam, kena sebut al-ka'su. Al-ka'su. Kalau sebut ka'su saja salah, ka'sun. Okey. Telefon, hatifun, telefon. Hatifun, telefon. Kalau al duduk depan, al-hatifu. Boleh? Dapat tu. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah jika waqaf, al-Qari'ah. Jika tidak diwaqafkan, dibaca dengan al-Qari'ah. Al-Qari'atu. Al-Qari'atu. Baik. Dekat sini tuan-tuan, alif lam duduk di depan. Bila sebut ada alif lam kat depan, bermakna apa? Sesuatu yang dimaksudkan ialah alif lam ma'rifah. Sesuatu yang orang kenal dia, tahu dia. Kata tu orang tahu. Orang tahu dah. Bila sebut kata Qari'ah ni, orang tahu. Apa dia? Kiamat. Maknanya info tentang kiamat ni orang dah tahu dah. Bila masuk alif lam, bermaksud itulah. Maksudnya ialah perkara itu diketahui tentang hal tersebut. Al-Qari'ah. Bila sebut al-maktabu, meja, orang tahu dah meja ni lagu mana? Tahu dah, meja ni duduk macam ni, dia mendatang. Orang dapat gambaran. Sebut meja ya, jenis dia ialah apa? Gini. As-sayyaratu, kereta. As-sayyaratu ataupun sayyaratun. Tapi bila waqaf dua-dua berhenti, jadi sayyarah juga, al-sayyarah ataupun sayyarah. Bila dibaca as-sayyaratu dan juga sayyaratun. Baik tuan-tuan, maka perkataan al-Qari'ah kat sini menggambarkan sesuatu yang orang dapat info dah, bahawa ianya sangat menakutkan, sesuatu yang digeruni. Tuan-tuan, itu maksud dia al-Qari'ah. Mal Qari'ah, mal, bukan mal ma di depan tu, ma al-Qari'ah. Tuan-tuan, apa maksud struktur ayat ni? Struktur ayat dalam ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sebutkan satu perkataan, kemudian ditanya balik tentang perkataan tu. Nampak tak? Mal Qari'ah artinya apa? Ma al-Qari'ah. Kiamat. Al-Qari'ah, kiamat. Ma al-Qari'ah. Apa? Ma itu ialah apakah? Ma bermaksud apakah? Ma ismuka. Ma ismuka. Ma apa? Ismun, nama, ka kamu. Apa nama kamu? What is your name? Tuan-tuan, ma ismuka. Ma ismun hadhihi, ma ismun hadha musalla.
Ma ismun, apa itu nama, apa nama. Hadha, ini al-musalla, surau. Apa nama surau ini? Lagi, apa lagi? Kereta. Tengok tunjuk kereta. Ma ismun hadhihi sayyarah. Sebab pakai hadhihi pula tadi hadha. Sekarang pakai hadhihi sebab ta marbutah, ta yang mada bulat titik tu di belakang. Sayyaratun itu ialah kereta. Apa nama kereta ni? Alza Advance barunya. Contohlah kan, contoh. Lagi apa tuan-tuan? Nak menunjukkan kata apa? Allah Ta'ala tanya balik. Contoh kereta lah. Sayyaratun, kereta. Mas sayyaratun, apa tu kereta? Apa tu kereta? Sama boleh. Wa ma adraka mas sayyaratu. Apakah kamu tahu, apa kamu faham apa tu kereta? Kalau orang tanya kat tuan-tuan apa tu macam mana? Kereta. Kereta. Apa tu kereta? Tahu tak apa tu kereta? Nak abang apa tuan-tuan? Apa maksud ayat ni? Kenapa uslub ataupun gaya bahasa Al-Quran dibawa dengan dua persoalan? Nak menunjukkan seseorang itu, jika dia tanya balik tentang benda yang dia tunjuk, bermakna apa? Dan suruh ambil perhatian. Nak suruh bagi perhatian sungguh-sungguh. Wahai manusia, aku habaq kat hampa ni kiamat. Ni kiamat ni. Tahu dah apa tu kiamat? Faham dah apa tu kiamat? Nak suruh manusia ini memberi perhatian mendalam tentang aspek yang ditanya dengan soalan ini. Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Kiamat, apa tu kiamat? Tahukah kamu apa tu kiamat? Dua soalan ditanya. Sebut subjek, dua soalan ditanya. Menunjukkan bahawa satu kesungguhan dalam nak menumpukan perhatian terhadap subjek tersebut. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma dan ma, apakah? Adra, faham ka kamu? Ma, apa? Al-qari'ah, kiamat. Saya ulang balik, tengok Quran tuan nampak. Wa dan ma, apa? Adra, faham ka kamu? Dan apakah faham, dan apakah kamu faham? Adraka itu artinya ialah kamu faham ataupun tahu. Faham ataupun tahu. Contohnya Arab tanya kat tuan-tuan, nak ajak tuan-tuan, Arab tanya, kita memang tak tahu pun, kita faham yang tu lah. Arab tanya, aina tariq ila seberang jaya? Kita Mamat ni torik bawah blok, aku tak faham. Padahal kita duduk seberang jaya, tak tahu. Aina tariq ila seberang jaya? Tentu nak selamatkan diri tuan-tuan daripada tuan-tuan nak jawab, apa tuan nak buat? Kalau bahasa Inggeris panggil apa? I don't know. Habis cerita, tutup buku. Tak tanya banyak, aku tak tahu. Kalau Arab kata apa? Jawab ni. Satu, la a'rif. Satu. Nombor dua mana yang ambil? La adri. Ni adri apa ni? Wa ma adraka ni kan? Adra ni artinya tahu. La adri. Sorry, I tak tahu. Nak bagi nampaknya power sikit. Asif. La adri. Asif. I'm sorry, saya tak tahu. Kalau nak main ammi sikit ke, pasar-pasar sikit ya, ma'alish, ana la adri. Ma'alish ni ada apa? Ma'alish ni ialah ma la syai'un. Biar orang Arab
Mesir ni, dia jadi sambung tu ma'alish. Dia gabung jadi akronim ma'alish. Maksudnya apa? Aku tak tahu. Ma'alish, I'm sorry, la adri, aku tak tahu. Dia cakap Arab lah ni. Habis la adri, la a'rif, ataupun ma'araftu. Ni nampak power sikit lah. Ma'araftu, ma'araftu. Malam ni kita belajar ma ni apa? Tidak. Ada satu lagi ma yang bermaksud tidak. Ma nafiyah. Ma'araftu. Artinya saya tak tahu. La a'rif, ma'araftu, la adri. Tiga-tiga maksud lebih kurang sama. Baik tuan-tuan, sambung. Wama dan apakah kamu tak tahu, apakah kamu tahu apa ma al-qari'ah, apa itu kiamat. Baik tuan-tuan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Okey, yauma ataupun yaumun, yaum ataupun ayyam, ada berapa? Satu tuan-tuan, yaumun. Nak tuntiang pun tak dia. Yaumun hari, yaumun hari. Yaumaini ataupun yaumani, dua hari. Arab tanya, hampir mana? Hampir mana? Apa hang ada kat mana 2 hari lepas? Hang ada kat mana 2 hari lepas? Aina anta yaumain qabla yaumain. Hang ada bila? Hang ada kat mana? Yaumain, 2 hari lepas. Yaumain, satu. Ataupun yaumani, hari, 2 hari juga. Yaumun, 1 hari. Yaumaini, 2 hari. Kalau banyak hari, ayyam. Bukan ayam tau. Sebut dia elok, dia ada syaddah. Ayyam. Macam macam iyyaka na'budu kan, ada syaddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia kena jelas iya. Tapi kebanyakan orang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ayam pun sama juga. Ayam dengan ayam beza. Ayam artinya hari-hari. Kat sini tuan-tuan ada satu lagi, dia panggil al-yaum. Al-yaum ada alif lam kat depan, bermaksud hari ini. Habang al-yaum ya, orang tahu dah kata hari ini. Tak perlu sebut hadha kat depan dah. Sebut al-yaum ya, jangan sebut hadha. Sebut al-yaum yaumul ahad. Al-yaum yaumul ahad. Hari ini hari ahad. Ghadan yaumul ithnain. Esok hari Isnin. Al-yaum, al-yaum ialah hari ini. Sekarang ni yauma, bukan al-yaum, bukan yaumun, tapi yauma. Maksudnya ialah hari itu. Yauma, hari itu. Maksudnya tuan-tuan, benda ni belum berlaku. Quran cerita balik bahawa yauma, hari itu, hari kiamat nanti, hari itu yauma yakunu manusia jadi. Yauma yakunu, pada hari itu yakunun nasu, manusia akan jadi. Manusia jadi, maksudnya apa? Manusia jadi pada hari tersebut. Benda ni tuan-tuan dipanggil fi'il mudhari', benda yang sedang berlaku. Hari itu manusia akan jadi macam ni. Manusia jadi macam ni. Jadi bukan akan jadi. Jadi macam ni. Jadi macam mana? Kal
farashi. Ada dua perkataan kat sini. Kal farashi ada dua perkataan. Satu kaf itu satu huruf, satu perkataan. Al farashi satu perkataan. Kaf itu bermaksud mithlu. Mithlu ni apa? Bahasa Melayu kata sebut mithlu. Misal. Maksud apa misal? Seperti. Cantik. Manusia hari itu jadi seperti kau. Al-farashi. Al-farashi. Al-farashi binatang yang boleh terbang ni. Farshun itu ialah apa? Kupu-kupu. Farshun, kupu-kupu. Farashi. Farashi mana farashi? Farashi ialah binatang yang ada sayap. Jadi sayap dua. Kecil. Apa dia? Kelkatu. Kal farashi. Macam mana jadi seperti mana? Kelkatu. Apa sifat kelkatu? Kelkatu dia nak pergi cari ke tempat mana? Tempat ada cahaya. Hari itu manusia akan bertempiaran cari mana tempat nak tuju. Mana tempat aku nak pergi. Kenapa kelkatu cari cahaya? Sebab dia nak selamatkan diri dia. Kerana kelkatu sifatnya dia punya hayat dia paling pendek. Kelkatu sifat paling pendek, hayat paling pendek. Dan dia akan tuju pada cahaya kerana dia beranggapan cahaya itu akan memanjangkan hayat dia. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala memberikan satu gambaran dalam Quran. Orang pada hari kiamat itu akan lari bertempiaran pergi cari tempat mana nak tuju. Tapi perumpamaan Quran sangat-sangat sempurna, sangat baik. Kal farashil mabthuth, seperti mana kelkatu yang terbang. Al mabthuth, terbang bukan pergi tuju tempat, terbang pergi vruk, tak tahu mana. Masing-masing akan cari tempat masing-masing. Al mabthuth. Tuan-tuan, Al-mabthuth yang dikenali. Al-ma'rifah juga dipanggil al-ma'rifah. Alif lam al-ma'rifah. Maksudnya ialah yang kata apa, kelkatu ini terbang di tempat yang dia bertempiaran. Dia bertempiaran ni merata-rata tempat tu tuan-tuan. Dia tahu nak pergi ke mana. Dia tahu nak pergi ke mana. Nak tuju ke mana dia tahu. Tetapi dia bertebaran pi, ada yang tahu nak pergi mana, ada yang masih tercapai. Hari kiamat kita tuju ke mana? Semua akan tuju di satu tempat saja. Berlaku hari kiamat, habis mati semua, kemudiannya akan dibangkitkan semula dengan tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkan semula. Bila bangkit ni, semua tuju setempat. Semua tahu nak pergi mana arah. Semua tahu nak pergi mana arah. Tahu dah. Semua tuju ke padang mahsyar. Tuan-tuan, maka al-mabthuth kat sini ialah sesuatu yang binatang kelkatu ini tahu dia nak pergi ke mana. Dia bertempiaran ke mana dia tahu. Tuan-tuan, cantik doktor. Ayat tu alif lam itu alif lam ma'rifah, dikenali. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Tadi wa yakunu, sekarang ni wa takunu. Faham tak tadi? Perasan tak? Kan? Tadi yauma yakunu nas. Sekarang ini wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Mula-mula yakunu, sekarang ni takunu. Apa beza Ustaz? Beza apa? Beza dia ialah pada dia punya muzakkar ataupun muannas, lelaki ataupun perempuan. Masalah Ustaz ialah kat sini tak ada pun jantina. Kat sini jibal. Jibal apa dia? Jibal ialah jabal bukit. Jabal ialah bukit. Jabal mertajam.
Bukit bertajam. Jabal Nur, kan? Jabal Nur, Jabal Uhud, kan? Itu panggil jabal, jabal. Wa takunul jibal. Apa beza yakunu dengan takunu? Beza dia ialah penggunaan kepada sesuatu yang menunjukkan kepada muzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Now our problem is al-jibal, bukit. Bukit tak ada pun alif, tak ada pun al-jibal, tak ada pun ta marbutah. Tapi why? Kenapa dipakai takunu? Ta kat depan itu menunjukkan kepada perempuan. Ya menunjukkan pada lelaki, ta menunjukkan kepada perempuan. Pasal apa dipakaikan alat perempuan kepada perkataan jibal? Sebab apa? Sebab al-jibal itu dikategorikan sebagai muannas, sebagai perempuan. Macam apa tuan-tuan? Macam apa lagi yang nampak je perempuan? Contohnya syamsun, matahari. Matahari matahari walaupun syamsun tak ada ta marbutah, tapi diguna pakai dengan adawat, dengan alat-alat perempuan. Tak kata pun hadza syamsun, dia panggil hadhihi syamsun. Hadhihi syamsun, ini matahari. Beza. Baik tuan-tuan. Wa takunul jibal, dan takunu, jadilah, maka jadi dan jadilah al-jibal, gunung ganang. Kal, kaf lain sekali. Lain sekali kaf. Seperti. Ingat, tolong ingat. Bila kaf kat depan ni, lepas tu ada alif lam, bermakna sepertilah tu. Seperti al-ihni. Al-ihni al-manfush. Al-ihni itu maksudnya apa? Al-ihni ialah bulu. Al-manfush sifat kepada bulu. Al-manfush katanya berterbangan. Pi ke mana hala? Maknanya apa? Ringannya bukit Gunung Ganang yang tengok gagah hari ni, dia punya kedahsyatan kiamat, gunung punya takut, hancur lebok, sehingga akan tuan-tuan menyebabkan jadi bulu-bulu berterbangan. Ringannya bukit bukan jadi bulu, maksudnya seperti bulu yang berterbangan. Maknanya tuan-tuan, tak nampak terus dah, habis rapat terus, hancur, kot hancur, pecah batu je seketul dah, habis. Maknanya apa? Dia terbang macam kena tu, rak pagi tu, pi tuan-tuan, apa pun tak dah, habis semua. Baik tuan-tuan, kal-ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh, fa maka, amma adapun, amma dia elok, bukan amma. Amma maka adapun, man barang siapa. Man itu maksud siapa? Thaqulat. Thaqulat ialah berat. Thaqulat artinya berat. Mawazinu, ada dua perkataan, mawazin dan juga hu. Mawazinu, mawazin artinya timbangan-timbangan, memberatkan timbangan-timbangan. Hu-nya maksudnya apa? Dan maka ada pun bagi mana-mana orang yang berat timbangannya. Fahuwa, fa maka, huwa dia, fi dalam, aisyatin hidup, aisyatin itu hidup, radiyah dalam keadaan senang lenang ataupun mendapat keredaan. Senang lenang dia duduk. Siapa-siapa yang berat timbangan dia, maka dia hidup dalam keadaan senang lenang. Wa amma, dan amma adapun, man sesiapa, khaffat ni artinya apa tuan-tuan? Nipih. Khaffat artinya nipih. Mawazinu timbangannya, mawazin timbang, hu-nya.
Barang siapa dan ada pun sesiapa yang ringan ataupun nipis timbangannya, fa ummuhu, maka ummuhu, dia guna perkataan ummun. Ummun yang artinya ialah ibu ataupun sesuatu yang utama. Ibu kan orang yang paling utama. Dalam Quran guna ummuhu, utamalah bagi dia. Ummuhu baginya, utamanya ialah apa? Hawiyah, neraka hawiyah. Kenapa dia gunakan ummuhu? Why? Kenapa? Sebab nak menunjukkan kata apa? Paling layak dan paling elok untuk hang dan paling utama untuk hang ialah neraka dulu. Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Siapa boleh terjemah tanpa menggunakan tafsir, menggunakan penterjemahan Al-Quran, tuan-tuan boleh buat sendiri dah. Uslub perkataan yang sama. Wa dan ma, apa dia? Apa? Adra, tahukah kamu, adraka ma hiya, ma apa, hiya, hiya dia balik kepada neraka hawiyah tadi itu. Tahu tak kamu dan tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah? Narun, api. Hamiyatun, hamiyah, apa dia? Hamun, hamun. Tuan-tuan, English ambil Melayu ke Melayu ambil English? Apa maksud ham? Hamun, ham, cedera kan? You harm me, ya, mencederakan, ham. Ham, tuan-tuan, hamiyah, hamiyah, sesuatu yang sangat panas dan dia bersifat bukan takat panas, dia mencederakan orang tu, bagi rosak binasa orang yang kena. Digunakan perkataan hamiyah. Tuan-tuan, orang putih ambil Arab ke Arab ambil orang putih? Tak nampak tuan? Bahasa Inggeris pun pinjam yang Arab. Ada banyak perkataan. Cuba kaji tengok. Banyak. Baik tuan-tuan, InsyaAllah setakat ni kita pi huruf demi huruf, perkataan demi perkataan. At least tuan-tuan dapat sesuatu dalam ayat ni. Semayang sekali lagi tuan-tuan boleh ingat. Kalau kita semayang kita baca Al-Qari'ah, tuan-tuan nampak dah Qari'ah ni apa. Nampak dah. Kalau panggil tak tahu kata apa? Dengan menggunakan ayat dan surah Al-Baqarah dan surah Al-Qari'ah ni. La adri. Cantik. La adri maksudnya apa? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Okey. Apa lagi? Alif lam. Ada alif lam dengan tak ada alif lam. Apa beza perkataan tu disebut? Kalau pen, kalau kata meja, meja. Maktabun dengan al-maktabu. Ada alif lam jadi al-maktabu, tak ada alif lam jadi maktabun. Mak sabu. Adib. Tak tersedok ke tu? Baik tuan. InsyaAllah moga-moga pertemuan kita ada barakah, pertemuan kita ada sesuatu yang bermanfaat. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi tuan-tuan. Tersambung balik nanti tentang penafsiran bagi ayat ini satu persatu insya-Allah. Ayat ini menarik tuan-tuan. Al-Qari'ah antara surah-surah yang menarik untuk kita bahas. Ayat dia sedap, seronok. Sebab apa? Ada sesuatu yang Allah Ta'ala sembunyikan dalam Al-Qari'ah secara dalamnya. Para ahli tafsir telah mengeluarkan sesuatu daripada surah Al-Qari'ah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang buruk pada saya. Moga-moga pertemuan kita ada barakah, ada kebaikan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik
wa min nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.